niat yang murni atas nama Ilahi. Kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian Terengganu tahun iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu maju, di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak sendiri, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan maju berdampak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati lagi kelas kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita berjumpa di dalam kelas talaqi online mingguan kita pada malam ini, iaitu pada seri yang ke 37 pada malam ni. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ni, saya nak minta kepada semua yang join ini sama-sama share kepada sama-sama share. Mudah-mudahan dengan kita share ni orang lain juga dapat manfaat, insya-Allah. Jadi dengan ini tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan talaqi online kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Mang, pengurusi majlis, penganjur Dung Buluh Gading dan mana-mana yang terlibat secara langsung dan tidak langsung tentang kitab muslimin muslimat yang mengikuti live pengajian kitab Minhajul Talibin, semuanya berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih lagi dalam bab adzan. Wa syarquhu al-waqtu wa syarquhu al-waqtu illa subha. Dan syaratnya syarat adzan adalah waktu. Maksudnya tidak boleh kita adzan melainkan setelah daripada masuk waktu. Dia perkataan al-waqtu di sini bukanlah maksudnya permulaan masuk waktu, bukan. Bukan permulaan masuk waktu. Bahkan mesti masuk waktu. Jadi sebelum daripada masuk waktu tidak sah azan. Apabila masuk waktu baru sah. Jadi bukanlah permulaan masuk waktu, dia permulaan masuk waktu dia lain daripada waktu. Di permulaan waktu ni bagaimana? Sebagai contoh, zuhur pukul 1.30. Jadi apabila 1.30 itu dipanggil permulaan waktu zuhur. Bukan di situ sahaja azan. Bahkan azan ni syaratnya waktu. Jadi kalau sekiranya orang tu dia belum lagi sembahyang zuhur pukul 2, maka disyariatkan dan dituntutkan kepada dia mengerjakan azan. Itu maksud daripada perkataan wa syarquhu al-waqt. Syaratnya adalah waktu. Mesti kena masuk waktu. Perkataan al-waqt tu lain daripada adalah awal waqti. Permulaan waktu dia lain. Dua perkara yang lain. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa subha, malaikat subuh. Subuh tidak disyaratkan azan dia saat itu apabila masuk waktu. Maksudnya subuh dia ada dua azan. Subuh ada dua azan. Yang pertama azan yang pertama, lepas tu yang kedua azan yang kedua. Azan yang kedua syaratnya mesti kena masuk waktu subuh. Tetapi azan yang pertama tidak disyaratkan masuk subuh. Okey, itu maksud illa subha. Subuh ni
dikecualikan daripada benda. Syarat azan mesti kena masuk waktu. Mereka subuh ni famin nisfil lail, maka daripada separuh malam. Jadi maksud daripada separuh malam ni adalah apabila kalau kat kita lebih kurang dalam pukul 12.30 lah. 12.30 tu dipanggil separuh malam, mula dah masuk waktu adzan yang pertama bagi subuh. Namun sebaik-baiknya adalah adzan pertama dilakukan dekat dengan adzan yang kedua. Adzan yang pertama dilakukan dekat dengan adzan yang kedua. Maksudnya di waktu sahur. Itu maksudnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, wa yusannu muadzdinani lil masjid. Yu'adzinu wahidun qabla al-fajri wa akharu ba'dah. Dan disunatkan dua azan. Dua muadzin. Muadzinan dua muadzin. Lil masjid bagi satu masjid. Dia maksud dua muadzin. Kat kita ni bukan dua muadzin. Kalau kadang-kadang kat kita tiga yang di bawah lantikan jabat agama, lepas tu tambah pula Bilal yang dilantik oleh pihak masjid, kadang-kadang 4, kadang-kadang 5. Baik. Jadi maksud dua muadzin ni jadi maksud dengan dua muadzin adalah untuk sembahyang subuh. Disunatkan dua muadzin bagi satu masjid, maksudnya dalam sembahyang dalam masalah subuh. Yu'adzinu wahidun qabla al-fajri wa akharu ba'da. Azan oleh seorang sebelum daripada fajar, wa akharu maksudnya wa rajulun akharu, dan seorang yang lain ba'dahu ba'dal fajr, selepas daripada fajar. Kenapakah disunatkan? Kerana begitu yang dilakukan ataupun diamalkan oleh para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Jadi Bilal ataupun muadzin di Masjid Nabawi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang untuk subuh. Yang pertamanya adalah Bilal bin Rabah, yang keduanya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendek kata, hukum sunat dua muadzin bagi satu masjid, satu muadzin azan sebelum daripada fajar, satu muazzin yang kedua azan selepas daripada fajar. Kerana dia sunat, kerana mengikut apa yang ataupun mengikut apa yang dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua muazzin di Masjid Nabawi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'adzinu bilail fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal bin Rabah dia azan masih lagi pada malam hari, maka boleh makan, boleh minum. Kalau pada hari Ramadan boleh makan, boleh minum. Ketika mendengar azan Bilal bin Rabah, sehinggalah Abdullah ibnu Ummi Maktum melakukan azan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, wa yusannu li sami'ihi mithlu qawlihi. Disunatkan bagi orang yang mendengar azan. Dia sami' orang yang mendengar. Dia di sana ada mustami'. Mustami' ni orang yang sengaja dengar. Dia sami' ni adalah orang yang dengar. Dia ada mustami' ni, dia lebih khusus berbanding dengan sami'. Kadang-kadang sami' dia bukan mustami'. Tapi mustami' pasti ialah sami'. Mustami' ni dia sengaja untuk mendengar azan. Sami' ni dia tidak sengaja untuk mendengar azan. Tapi tiba orang mengumandangkan azan, dia pun dengar. Baik. Dia sami', dia lebih umum berbanding dengan mustami'. Disunatkan bagi orang yang mendengar azan, sama ada dia mendengar saat itu dengan sengaja untuk dia mendengar ataupun tidak, disunatkan bagi dia mithlu qawlihi, seumpama perkataannya perkataan muadzin. Maksudnya dia sunat dia kata sebagaimana muadzin kata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila mendengar azan, maka kena kata seumpama apa yang berkata oleh muadzin. Sebagaimana muadzin kata, kata begitu. Baik, kata Rasulullah, idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Ataupun dalam riwayat kedua, idza sami'tumul adzan, idza sami'tumun nida
faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin. Kamu kena kata seumpama apa yang dikatakan oleh muadzin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ni ada benda-benda baru yang perlu kita kena bincangkan. Benda-benda baru yang perlu kita kena bincangkan, ia berlaku di zaman kita. Yang pertama sekali adalah kita di tempat kita masjid dan surau banyak. Kalau subuh tu, kalau kita duduk di kawasan Kuala Terengganu, sebab anda dulu tu duduk kawasan Kuala Terengganu juga, jadi pemamang. Kalau kawasan Kuala Terengganu dah masjid subuh saat dia sunyi kan, sementara masjid belakang, lepas tu masjid ni bah, masjid ni, surau tu, surau ni banyak 10 tempat, lebih daripada 10 tempat. Kadang-kadang tak sama. Hak ni mula, dia acun habis, hak ni mula. Kadang-kadang hak ni mula sama dengan hak ni. Hak ni dah habis lagi, hak ni mula. Okey. Jadi apabila kata sunat bagi orang yang mendengar, dia kena disunatkan seumpama perkataan muadzin. Adakah setiap kali dia mendengar azan yang dilakukan daripada mana masjid, disunatkan dia kata, ataupun hanya disunatkan hak yang pertama? Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap azan yang disyariatkan, setiap azan yang disyariatkan, yang disunatkan, maka kita yang mendengar azan tersebut sunat kita jawab. Sunat kita jawab. Baik, jadi kalau di kampung kita katakanlah ataupun keliling kita, hak yang kita dapat dengar, kita duduk di sempadan di antara dua buah kampung. Jadi dalam kampung kita tu ada 3 masjid, kampung seberang pun ada 3 masjid, kampung depan pun ada 3 masjid, kampung belakang pun ada 2 surau sebagai contoh. Maka kita dengar mungkin dalam belah-belah. Lepas tu habis hak ni pula azan, habis hak ni pula azan. Maka setiap kali kita dengar sunat kita jawab. Sunat kita sebut sebagaimana muazzin sebut, kerana masuk ataupun setiap azan yang dikumandangkan oleh setiap muazzin dalam setiap masjid ataupun bilal tersebut, dia termasuk di dalam perkataan muazzin yang disebut oleh Rasulullah, idza sami'tumul muazzin faqulu mithla ma yaqul, ataupun idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muazzin. Jadi dimasuk di bawah perkataan muazzin yang disebut oleh Rasulullah. Maka setiap azan yang disyariatkan, apabila kita dengar, sunat kita jawab. Kalau 10 masjid, 10 masjid. Kalau 12 masjid, 12 masjid. Kalau 13 masjid, 13 masjid. Baik. Cuma hak yang paling afdal, hak yang paling besar adalah azan yang pertama. Azan hak yang pertama kali kita dengar, hak tu hak yang tuntutan, hak sunat, hak yang lebih kuat berbanding dengan azan hak yang selepas. Okey. Kita yang pertama. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dengar azan dalam radio ataupun dalam TV. Adakah sunat kita jawab? Okey, jawapannya adalah andai kata TV dan radio itu live, maka ia tidak ubah seperti mikrofon. Dia tidak ubah seperti benda speaker, ia tidak ubah. Maksudnya hukum dia sama. Sebagaimana sunat kita jawab azan hak yang kita dengar melalui mikrofon, begitu juga sunat kita jawab azan hak yang kita dengar melalui TV dan radio secara live, kerana ia adalah suara daripada muazzin. Okey, yang ketiga, kalau sekiranya dia hanyalah rekod sahaja, dia bukan orang, bukan dia hanyalah suara hak yang direkod, maka hak tu tidak sunat kita jawab sebab dia tidak dinamakan sebagai muazzin. Ada sebahagian tempat di negara Arab, anda ingat cerita hak yang anda ingat masa anda duduk Syariah dulu lah. Anda ingat masa anda duduk Syariah dulu, ada setengah-setengah masjid tu, dia dak bang lagi. Dia pakai kaset bang. Dia pasang kaset bang. Sampai waktu dia pasang kaset bang. Dia bahang untuk Imam Mekah. Untuk Imam Madinah, untuk Bilal Mekah, untuk Bilal Masjidil Haram, untuk Bilal Masjid Nabawi. Oh, kita kata sama 100%. Dah rupanya kita tengok muazzin tu, dia pasang kaset ni. Gimana Hazal B. Baik. Adakah sunat kita jawab? Jawapannya adalah tidak sunat kita jawab. Kerana ia bukan muazzin. Dia bukan muazzin. Dia hanyalah rakaman sahaja. Apabila rakaman maka tidak sunat
kita jawab. Sebab Rasulullah kata dia, idza sami'tul muadzin ataupun idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Jadi muadzin ni merujuk kepada orang. Dia bukan merujuk kepada kaset dah seumpama ini. Jadi Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikata wa yusannu li sami'ihi ay li sami'il adzan. Baik. Berpandukan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang kita cerita tadi. Dalam masalah iqamah, sunat tak kita jawab, kita kata sebagaimana ucapan yang dikatakan oleh muadzin. Saat ni azan, ni iqamah pula. Baik. Dalam masalah Imam Syafi'i, sebagaimana sunat kita sebut lafaz azan apabila kita dengar daripada muadzin, begitu juga sunat kita sebut lafaz iqamah apabila kita dengar daripada muadzin. Ketika muadzin melaungkan iqamah, kita dengar, maka sunat juga kita jawab iqamah. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Alasannya adalah kerana iqamah diqiyaskan di atas azan. Okey, dia pertama. Iqamah diqiyaskan di atas azan. Sebagaimana sunat jawab azan, begitu juga sudah jawab iqamah. Yang keduanya, perkataan idza sami'tumun nida ataupun idza sami'tul muadzin, perkataan azan digunakan juga untuk iqamah. Sebab itulah kata Rasulullah, bainal adzanaini salat. Di antara dua azan, maksud dua azan dia azan dan iqamah. Maka oleh kerana azan, iqamah juga dinamakan sebagai azan, maka ia juga masuk di bawah perkataan idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila mendengar muadzin, maka mungkin kata sebagaimana hak yang dia kata. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya illa fi hay'alatai. Melainkan pada dua hay'alatai. Hay'alatai ini adalah apa dia? Adalah ringkasan ataupun dia adalah ringkasan kepada hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah. Jadi hak lain apabila kita dengar tukang bang melaungkan azan, maka kita kata sebagaimana dia kata. Melainkan pada hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, kita tidak kata sebagaimana dia kata. Patut kita kata mana? Fa yaqul, maka berkata dah ia sami'uhu, orang yang mendengar tu dia kata mana? La haula wala quwwata illa billah. Jadi ketika Bilal melakukan azan, hayya 'alas salah, marilah kepada sembahyang, marilah sembahyang weh. Kita pun jawab kata la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan mereka dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qultu, berkata oleh aku. Jadi qultu wallahu a'lam ni adalah benda yang ditambah oleh Imam Nawawi di atas kitab Muharrar. Jadi kitab Minhajul Talibin adalah ringkasan daripada kitab Muharrar. Namun ada beberapa perkara yang tidak disebut oleh dalam kitab Muharrar, tetapi Imam Nawawi menambahkan perkara tersebut kerana perkara ini adalah perkara yang mesti, yang cukup penting, yang perlu dijelaskan, yang perlu disebut dalam kitab-kitab fiqh. Qultu, berkata oleh aku, siapa Imam Nawawi, wa illa fi tathwib, melainkan pada tathwib. Pada tathwib, pada ucapan as-salatu khairum minan naum. Itu maknanya tathwib. Ucapan muadzin as-salatu khairum minan naum, maka tidaklah disunatkan kepada orang yang mendengar azan, dia ucap sebagaimana ucapan yang diucapkan oleh muadzin. Ketika muadzin kata as-salatu khairum minan naum, maka apa yang diucapkan oleh orang yang mendengar, fayaqulu sami' sadaqta wa barirta. Sadaqta wa barirta. Jadi wa barirta baca dengan kasrah ra. Baca dengan kasrah ra. Cuma di sana ada pandangan sebahagian meriwayatkan ataupun ada sebahagian daripada ulama meriwayatkan dengan fathah ra. Jadi sadaqta wa bararta. Dia boleh baca dulu. Sadaqta wa barirta. Sadaqta wa bararta. Sadaqta, benar, mu benar. Ketika Tok Bilal kata as-salatu khairum minan naum, sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Kita jawab ada sadaqta, betul, aku kata betul. Wa bararta, maksudnya wa bararta. Wa bararta maksudnya mu adalah orang yang melakukan kebaikan. Tu.
Maksudnya wa bararta ay sirta dha barri. Jadi orang yang banyak melakukan kebaikan. Baik. Wallahu a'lam. Jadi boleh baca sadaqta wa barirta. Tapi boleh baca juga sadaqta wa bararta. Boleh baca juga. Okay, habis. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ay yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa likullin ay wa yusannu likulli. Jadi sunatkan bagi setiap. Tanwin pada lafaz kullin adalah tanwin iwad, tanwin ganti daripada kalimah. Wa likullin ay wa likulli wahidin. Wa yusannu likulli wahidin, dan sunat bagi setiap seorang. Setiap seorang daripada berapa orang? Daripada dua, daripada muadzin dengan sabi'. Wa yusannu likullin ay likulli wahidin minal muadzini was sami'. Disunatkan bagi setiap seorang daripada muadzin dan sabi'. Sebagaimana muadzin disunatkan buat benda ni, sabi' juga buat benda ni. Maksudnya sunat buat benda ni untuk dua-dua. Hak jawab azan saat itu bagi sabi' saja, muadzin tak jawab azan sebab dia azan dah. Ni hak yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi daripada ni, hak yang sunat ni adalah disunatkan kepada kedua-dua. Muadzin disunatkan, sami' pun disunatkan. Dan disunatkan bagi setiap seorang daripada keduanya ay yusalli 'ala nabi, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghih, selepas daripada selesai daripada azan. Selepas daripada selesai azan, maka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh orang yang mendengar azan dan oleh muadzin. Sebab di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alaihi fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Apabila mu dengar muadzin melakukan azan, maka mu kata seperti apa yang dia kata, kemudian hendaklah kamu berselawat ke atas aku, sesungguhnya sesiapa yang berselawat ke atasku sekali selawat, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat atasnya dengan sebab satu selawat yang dia selawat ke atasku, Allah Taala selawat atasnya sebanyak 10 kali selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Jadi oleh kerana Rasulullah memerintahkan Rasul subuh kita berselawat selepas daripada azan, maka kata ulama sudah selepas daripada azan, sunat selepas daripada azan dan sunat selepas daripada iqamah, sunat selepas daripada azan bagi sami' dan bagi muadzin berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud itu yang dimaksud walikullin ay yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghih, selepas daripada selesai azan. Thumma, selepas daripada selawat, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Baik, kemudian sunat dia kata pula thumma yaqul, dia sunat dia kata tadi ayyusaddiya, thumma yaqul Allahumma, ya Allah, rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, Tuhan ini seruan yang sempurna. Baik. Seruan yang sempurna di sini adalah seruan azan dan seruan iqamah lah. Yang dimaksud dengan sempurna di sini adalah yang selamat daripada datangnya kekurangan kepadanya. Sedikit pun tidak ada kekurangan, kerana di dalamnya ada membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada kalimah tauhid, dalamnya ada menyeru kepada ibadat sembahyang. Baik. Jadi kalimah tersebut adalah kalimah yang cukup sempurna. Baik. Wassalatil qa'imah, Tuhan kepada sembahyang yang akan didirikan. Ati, berikanlah Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal fadilah, kelebihan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah, dan bangkitkanlah dia di tempat yang mahmudah, yang terpuji, yang dipuji. Di mana semua orang al-awwaluna wal akhirun memuji.
ketika dia berada pada maqam ini. Baik. Itu maqam maqam mahmudan alladhi wa'adtah, yang engkau telah janjikan akan dia. Baik. Iaitu maqam asy-syafa'ah fi faslil qada. Maqam syafa'ah pada memutuskan hukum. Itu maqam syafa'ah fi faslil qada. Hak yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Isra ayat 79 tu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, faslun istiqbalul qiblati syartun li salatil qadir. Menghadap kiblat adalah syarat bagi sembahyang orang yang mampu untuk menghadap kiblat. Kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Istiqbalul qiblati syartun bi salatil qadir. Menghadap kiblat, kiblat di sini adalah Kaabah. Menghadap kiblat, menghadap dengan dada. Menghadap dengan dada, bukan dengan muka. Muka tidak menjadi syarat. Menghadap dengan dada ke arah kiblat, kiblat yakni Kaabah, adalah syarat bagi sembahyang. Syarat bagi sah sembahyang. Antara syarat sah sembahyang adalah menghadap kiblat. Tapi sembahyang al-qadir, orang yang mampu menghadap kiblat. Manakala orang yang tidak mampu, itu masalah lain. Bagi orang yang mampu, mesti dia kena menghadap kiblat. Kerana ia termasuk dalam syarat sah sembahyang. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka mu kena hadapkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Katanya, illa melainkan barulah bukan syarat bagi sembahyang fi syiddatil khauf, pada bersangatan takut. Kata asal syiddah ni bersangatan takut. Dia perkataan syiddatil khauf digunakan untuk peperangan dan selain daripada peperangan. Jadi dalam peperangan yang diharuskan, jangan peperangan yang diharamkan, sebab masalah gugur hadap kiblat dalam peperangan adalah rukhsah. Yang mana rukhsah tidak boleh dicapai dengan melakukan perkara yang haram. Jadi dalam peperangan yang diharuskan ataupun peperangan yang diwajibkan, yang harus di sini lawan haram lah. Dalam peperangan yang peperangan yang harus, tiba-tiba seorang itu sembahyang, maka dimaafkan dia saat itu tidak menghadap kiblat. Tapi dalam hal-hal tertentu lah, bukan dimaafkan secara mutlak, dalam hal-hal tertentu. Baik. Katanya wadab lisafar, dan sembahyang sunat di dalam bermusafir. Yang pertama dalam syiddatil khauf, bersangatan takut dalam peperangan, lagi daripada binatang buas, lagi daripada orang yang ingin membunuh kita, lagi daripada kebakaran, termasuk dalam syiddatil khauf belaka. Maksudnya dimaafkan kalau dia membelakangi kiblat, dan kalau dada dia berpaling daripada kiblat. Itu yang pertama. Yang keduanya wadaf lis-safar, dan sembahyang sunat dalam permusafiran, dalam perjalanan. Jadi kita ada sembahyang fardu dan kita ada sembahyang sunat. Kalau sembahyang fardu tak boleh. Sembahyang fardu tidak boleh, mesti kena hadap kiblat. Sama ada berjalan ke duduk kampung ke sama. Manakala sembahyang sunat, kalau duduk kampung mesti kena hadap kiblat. Kalau dalam bermusafir, maka tidak disyaratkan menghadap kiblat. Boleh dia tidak menghadap kiblat. Itu maksud wadaf bis safar, dan sembahyang sunat dalam permusafiran, dalam bermusafir. Dia dalam berjalan, ketika berjalan itu safar. Sebab kalau kita bermusafir, kita berhenti di satu tempat. Jadi kita bermusafir, kita berhenti di satu tempat, berhenti di kedai ke, berhenti di masjid ke. Maka ketika itu, walaupun kita orang musafir, kalau kita nak sembahyang sunat, mesti kita kena hadap kepada kiblat. Sebab kita berhenti pada suatu tempat dalam masjid dan seumpama. Jadi orang musafir ni orang yang sedang berjalan, orang yang dalam perjalanan. Baik. Katanya falil musafiri, maka harus bagi orang yang bermusafir. Dia musafir yang menggugurkan kewajipan menghadap kiblat, dia tidak disyaratkan masafatul qasri. Tidak disyaratkan cukup 2 marhalah. Bahkan apabila dinamakan dia sebagai musafir, maka boleh dia sembahyang sunat tanpa menghadap kiblat.
Itu yang ingin disampaikan oleh pengarang kita. Harus bagi orang yang bermusafir at-tanafful, mengerjakan sembahyang sunat raqiban, dalam keadaan dia menaiki kenderaan, wa masyian, dan berjalan kaki. Jadi orang yang bermusafir, walaupun permusafiran dia dekat je, dah 30 km je, 20 km je, maka apabila dia keluar kampung dia, apabila dia dinamakan sebagai orang musafir, harus dia sembahyang sunat dalam keadaan dia naik kenderaan ataupun jalan kaki. Jalan kaki gerak banyak dimaafkan, naik kenderaan gerak banyak pun dimaafkan, tapi mesti kena gerak benda yang diperlukan sahaja, jangan benda yang tidak diperlukan. Seterusnya, wala yushtaratu tulu safarihi 'ala al-masyhur, tidak disyaratkan jauh perjalanannya di atas pandangan al-masyhur. Pandangan al-masyhur mengatakan tidak disyaratkan perjalanan yang jauh, maksudnya tidak disyaratkan perjalanan yang cukup 2 marhalah. Perjalanan yang jauh ni perjalanan yang cukup 2 marhalah lah, yang boleh qasar sembahyang, yang boleh jamak sembahyang, tidak disyaratkan. Bahkan apabila seorang saat itu bermusafir maka boleh. Jadi kalau dia nak keluar daripada kampung dia pergi kepada suatu tempat yang dekat dengan kampung dia, tetapi tempat saat itu tidak kedengaran azan daripada masjid yang berada di kampung dia, maka boleh dia nak sembahyang sunat dalam safar tersebut tanpa menghadap kepada kiblat. Baik, sebab dia tidak disyaratkan perjalanan yang jauh. Itu maksud wala yushtaratu tulu safarihi 'ala al-mashhur. Katanya fa in amkana istiqbalur rakibi fi marqadin wa itmamu ruku'ihi wa sujudihi lazimah. Orang yang bermusafir, orang yang berjalan, kadang-kadang dia duduk dalam satu tempat, yang mana tempat tersebut boleh dia menyempurnakan sembahyang seperti biasa. Maka ketika dia boleh menyempurnakan sembahyang seperti biasa, maka wajib dia kena menyempurnakan sembahyang seperti biasa. Itu maksud fa in amkana istiqbalur rakib fi marqadin. Maka jika boleh menghadap kepada kiblat oleh orang yang menaiki kenderaan ataupun orang yang mengenderai fi marqadin, pada tempat marqad. Marqad ni contoh kita kata macam segedu unta, ada kang kemuh atau unta, itu makna marqad. Marqad itu makna marqad. Kalau kita lenigak, kita kata duduk dalam kereta api ke ataupun duduk dalam bah ke, jadi mungkinlah menghadap kepada kiblat. Ketika duduk kereta api, duduk atas bah, boleh menghadap kiblat. Dan boleh juga wa itmamu ruku'ihi wa sujudi, dan boleh menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Ketika tu lazimahu, wajib dia menghadap kiblat dan menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Mesti dia kena buat perkara tersebut, wajib dia kena buat. Kalau tak buat, maka tidak memadai, tidak sah. Kalau dia tidak buat sebab mudah untuk melakukan perkara tersebut, maka kenapa ditinggalkan? Hak yang boleh ditinggalkan ketika payah, ketika mudah, maka perlu dibuat. Baik, itu maksudnya fa in amkana istiqbalur rakib fi marqadin itmamu ruku'ihi wa sujudihi lazimah. Wa illa, dan jika tidak, wa illa, dan jika tidak, seandainya boleh dia menghadap kiblat. Jika tidak begitu, maksudnya tidak begitu, tidak boleh dia menghadap kiblat, menyempurnakan rukuk, menyempurnakan sujud, tak boleh. Kalau tak boleh begitu, fal asahu, maka kaul yang asah annahu in sahudal istiqbal wajib. Jika mudah menghadap, wajib. Kalau tak boleh tiga tu, tengok bab menghadap kiblat ni kena dikira dulu, boleh ke tak? Kalau boleh menghadap kiblat, maka wajib dia kena menghadap kiblat. Wa illa fala, dan jika tidak, maka tidak. Jika tidak mudah untuk menghadap kiblat, maka tidak wajiblah dia menghadap kiblat. Pula dah. Baik, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kaul yang asah mengatakan bahawa kalau mudah menghadap kiblat, tapi nak menyempurnakan rukuk seperti biasa, sujud seperti biasa tak boleh, maka dia wajiblah dia menghadap kiblat sebab mudah. Kalau dak payah, tidak mudah, maka dimaafkanlah untuk dia. Itu maksud wa illa pada. Tetapi wa yakhtassu bitaharrum, dan tertentulah ia al-istiqbal bitaharrum. Dalam takbiratul ihram mesti kena ada. Lepas tu tak apalah nak pusing ke mana pun. Wa qila, dan kata qil, yushtaratu fis salami aidha, disyaratkan menghadap kiblat pada salam juga. Okey.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tu sembahyang di atas kenderaan, yang mana atas kenderaan dia ada kemah dan seumpamanya, yang boleh dia sembahyang dalam tempat tersebut dengan berdiri, dengan berdiri menghadap kiblat, menyempurnakan rakaat seperti biasa, sujud seperti biasa, berdiri pula sebab mula. Kita tak boleh buat contoh berdiri sebab sembahyang sunat ni kan. Sembahyang sunat tidak disyaratkan berdiri. Jadi sekarang ni dia sembahyang di atas kemah yang duduk di atas kenderaan, di atas binatang dia. Ataupun zaman kita ni kita kata dia sembahyang di atas kereta. Ataupun dia sembahyang atas motor dia. Okey, dia sembahyang atas kenderaan dia. Kalulah boleh dia menghadap kiblat ketika dia sembahyang sunat. Boleh dia menyempurnakan rakaat, boleh menyempurnakan sujud macam biasa, maka wajib dia kena melakukan hal tersebut. Kalau tidak boleh buat gitu, maksudnya payah untuk buat gitu, tak boleh. Saat ni mungkin, ni tak mungkin, payah. Maka pandangan yang asal kena tengok. Kalau mudah menghadap kiblat, maksudnya menghadap kiblat kena ambil berat. Tengok menghadap kiblat beroksa lagi. Kalau mudah, maka mesti kena hadap kiblat. Kalau mudah juga, payah juga, maka ketika itu tidak tidaklah wajib dia menghadap kiblat. Baik, katanya wa yakhtassu bitaharrum, dan tertentulah menghadap kiblat pada takbiratul ihram mesti kena hadap kiblat. Baik. Wa qila, dan kata qil yushtaratu fi salami aidan, disyaratkan menghadap kiblat pada salam. Tidak bukan setakat takbiratul ihram saja. Salam pun kena hadap kiblat juga, tapi ini bukan pandangan muktamad. Pandangan muktamad mengatakan hadap kiblat hanya pada takbiratul ihram sahaja. Allahu akbar, pusinglah mana pun kenderaan. Okey. Jadi orang yang sembahyang di atas kenderaan, sembahyang sunat di atas kenderaan, ketika dalam permusafiran, tidak wajib dia menghadap kiblat. Lepas tu dia nak hadap ke mana? Dia kena hadap mana arah dia nak pergi. Mana arah destinasi yang dia nak tuju dalam permusafiran. Dia hadap ke situ. Dia hadap ke situ. Baik, dia hadap ke situ. Jadi bermaknanya kiblat dia adalah mana? Kiblat dia adalah pihak yang dia nak. Itu kiblat dia. Kiblat dia hak baru adalah mana arah hak yang dia nak. Baik. Jadi apabila kiblat baru dia begitu, maka tidak bolehlah dia berpaling daripada kiblat baru. Kalau dia nak pergi ke sana, dia tak boleh. Dada dia pusing ke sini sebab kiblat dia sekarang mengikut arah hak yang dia nak. Arah hak yang dia nak tuju. Baik. Sebab itulah kata wa yahrumul hirafuhu an tariqihi illa ila al-qiblah. Dan haram dia berpaling daripada jalannya mereka kepada kiblat. Jadi kalau dia nak pergi ke sana, dia nak pusing daripada jalan dia ke lain, tak boleh ketika dia sembahyang. Sebab kiblat dia sekarang ni adalah arah yang dia nak. Cuma melainkan kalau dia pusing kepada kiblat asal, maka tak ada masalah. Dia pusing kepada arah Kaabah, itu tak ada masalah. Baik. Itu haram. Dia berpaling daripada jalannya mereka kepada kiblat. Kiblat tak apa. Selain daripada kiblat tak boleh. Sebab dia dalam beribadat, dalam sembahyang. Lepas tu semua kebetulan jazakumullahu khairah wa iyyakum Ustazuna Dr. Hafizi Yusof. Kebetulan anda tadi ada main ujang. Kat garik tadi anda ada main ujang tadi. Semualah sikit. Baik. Sedap main ujang lebak molek. Katanya wa yumi'u bi ruku'ihi wa sujuduhu akhfad. Dan dia buat isyarat dengan rakaatnya. Bi ruku'i wa sujudihi. Dia isyarat dengan rakaatnya dan sujudnya. Jadi dari sembahyang di atas kenderaan kan, dia nak rakaat macam biasa tak boleh. Lepas tu macam mana dia nak rakaat? Isyarat. Isyarat Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nak duduk macam biasa tak boleh kalau kita buat kereta. Langgar habis kata lagu orang. Goblok-goblok je langgar belakang. Ada pasal-pasal kena saman ikut dah. Baik. Jadi rakaat dia isyarat aja, sujud dia isyarat aja. Cuma kena ingat
Sujud saat itu kena wasujudu akhfad. Sujud kena lebih rendah daripada rakaat. Mesti sujud lebih. Okey, Habib. Katanya wal azharu anna al mashiya yutimmu ruku'ahu wa sujudah. Qaul al azhar, kalau sebut kata al azhar, kita sebut dah sebelum daripada ni, iaitu isyarat kepada masalah ni adalah khilaf di antara aqwal asy-Syafi'i. Khilaf di antara aqwal bagi Imam Asy-Syafi'i. Yang mana muqabil al-azhar memang dhaif, tetapi khilaf di sini adalah khilaf yang kuat. Maksudnya muqabil al-azhar sandaran dia juga kuat. Namun pandangan mu'tamad adalah al-azhar. Wal azharu anna al-mashiya, orang yang berjalan. Kan kita bermusafir, kadang-kadang kita naik kenderaan, kadang-kadang kita jalan. Baik, al-azhar anna al-mashiya, orang yang berjalan, yutimma ataupun yutimmu ruku'ahu wa sujudah. Menyempurna dia akan rokoknya dan sujud. Dia sujud macam biasa, rokok macam biasa. Sebab dia mudah untuk dia rokok. Sebab dia jalan lah. Kenderaan. Baik. Adakah orang musafir jalan? Ada. Kita jangan tengok di zaman ni. Zaman ni nak pergi belakang rumah pun naik motor. Nak pergi belakang rumah pun naik basikal ni. Kita jangan tengok zaman ni. Tengok zaman dulu. Zaman dulu biasalah orang jalan kaki daripada kampung ni, pergi ke kampung ni, daripada daerah ni, pergi ke daerah ni. Daripada Kuala Terengganu pergi tak tunggu, pergi tak nu, tak mamang, jalan kaki biasa orang tua dulu. Orang tua dulu mana ada kenderaan. Anda biasa dengar daripada nenek anak, datuk anak mati dah. Kedua-duanya rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada mungkin usia lebih kurang ataupun 100 tahun lebih. Ingat dia cerita, dia pergi jalan semua, pergi mendekati negeri, dia ambil lada di daripada Batu Buruk, ambil lada di Bijak Rendah. Lepas tu ambil lada pula wagi tak pergi jual tak marang pula pada wagi jual tak tunggu junjung gitu jalan kaki. Baik, biasalah orang dulu bermusafir. Jadi ketika jalan kaki cari nyek nak pergi tempat yang dia nak pergi jual ke, adalah benda-benda yang perlu dilakukan di tempat tertentu sehingga kalau dia perlu bermusafir, maka dia jalan kaki. Dia pun sembahyang sunat. Sampai masa rokok, dia kena rokok biasa macam biasa. Sampai masa sujud, dia kena macam sujud macam biasa. Wa yastaqbilu fihi ma wa fi ihrami, dan dia kena menghadap kiblat pada rokok dan sujud, wa fi ihrami, dan pada takbiratul ihram. Ini bagi orang yang berjalan. Jadi masa ketika rokok, ketika sujud hadap kiblat, ketika takbiratul ihram pun mesti kena hadap kiblat. Lepas tu nak jalan masa mana? Wala yamshi illa fi qiyamihi wa tashahhud. Dan dia tidak berjalan melainkan pada qiyam dia, pada ketika berdiri dia. Ketika waktu qiyam dia berjalan. Gerak tak apa? Tak apa gerak. Gerak dimaafkan dalam bagi orang ni. Begitu juga wa tasyahudihi, dan tasyahud. Dia jalan ketika tasyahud. Maksud tasyahud. Maksud dia jalan ketika tasyahud, sedangkan tasyahud dilakukan dalam keadaan duduk. Maksudnya boleh dilakukan tasyahud dalam keadaan berdiri serta berjalan. Dimaafkan untuk dia. Tidak sama dengan kita, orang yang tidak bermusafir tak boleh buat lagu ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, walau shalla fardan ala dabbatin wastaqbala wa atamma ruku'ahu wa sujudahu wa hiya waqifatun jaz aw sa'iratun fada. Kalau sekiranya sembahyanglah ia seorang akan fardu ala dabbatin, di atas binatang. Dia sembahyang fardu di atas binatang, kenderaan, kuda ke unta ke. Wastaqbala, dan menghadaplah ia kepada kiblat. Wa atamma ruku'ahu, dan dia menyempurnakan akan rukuknya, wa sujudahu, dan sujudnya. Wa hiya waqifatun, sedangkan hiya iaitu dabah waqifatun berhenti, jawabnya jaza, harus. Harus maksudnya boleh. Jadi sekarang ni nak cerita lagu mana? Kalau tadi masalah sembahyang sunat dalam safar. Dia sembahyang sunat dalam safar lain daripada sembahyang fardu. Rasulullah dia sembahyang sunat di atas kenderaan. Tetapi sampai masa sembahyang fardu, Rasulullah tidak akan sembahyang atas kenderaan. Rasulullah akan tunggu sembahyang cukup di bawah. Rasulullah tidak sembahyang fardu di atas kenderaan. Maka andai kata orang tu sembahyang fardu di atas kenderaan, binatang dan seumpama, dan dia boleh menghadap kiblat macam biasa, dia boleh menyempurnakan rukuk macam biasa, dia boleh menyempurnakan sujud macam biasa. Baik, sedangkan dia berdiri, sebab sembahyang fardu kan dia berdiri. Maksudnya menghadap kiblat, rukuk, sujud, dan boleh berdiri. Okey, 4 perkara ni. Ketika itu jaz, hukum dia adalah harus. Boleh begitu. Boleh. Maksudnya boleh sembahyang begitu di atas binatang. Au sa'iratun, ataupun berjalan. Binatang tu berjalan. Waqifah, bukan berdiri silap. Waqifah saat itu berhenti, bukan berdiri silap. Wahia waqifah, maksudnya dia berhenti, tidak berjalan.
Binatang tu berhenti, tak jalan. Kereta berhenti. Kereta api berhenti sebagai contoh, tak jalan. Hukum dia adalah harus. Usairatun ataupun berjalan pada apa makna pada? Ai pada yajuz, maka tidak harus. Baik. Tak boleh. Sebab benda tak boleh? Sebab perjalanan binatang tersebut dinisbahkan kepada orang yang membawa dia. Dia jalan, binatang jalan, dia sebenarnya dinisbahkan kepada orang bawa dia. Orang bawa dia suruh jalan, jalan. Orang semua bawa dia suruh berhenti. Baik. Baik. Jadi apabila dinisbahkan kepada orang yang bawa itu, sebab itulah tidak memadai. Tidak memadai. Tidak memadai pula, maksudnya tidak harus. Tidak memadai maksudnya tidak harus. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan berkenaan dengan sembahyang dalam Kaabah. Jadi untuk malam ni kita rasa sinilah kita nak minta bukti awal sikit dan sebab ada hal sikit. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, insya-Allah. Kalau ada soalan kita jawab pada minggu depan, insya-Allah. Dan kita berdoa kepada Allah agar pengajian kita yang kita adakan pada malam yang ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas talaki online kita pada malam ini, talaki mingguan online kita pada malam ini. Jadi sebelum kita akhiri majlis kita pada malam ini, ada satu pengumuman, iaitu insya-Allah malam esok kita ada pengajian fiqh korban dan akikah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz di page Akademik Doa Kuala Negeri, insya-Allah. Jadi sama-samalah kita join pada malam esok, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua yang join kelas kita pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat kebaikan dunia akhirat, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih, kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.